Hai guys, hari ni aku akan ceritakan kat korang satu lagi karakter dalam One Piece, iaitu Roronoa Zoro. So Zoro ni adalah satu watak yang sangat penting dalam One Piece, iaitu sebagai orang kanan kepada Luffy ni lah. Zoro ni impian dia adalah untuk menjadi seorang pemain pedang nombor 1 dunia. So dalam cerita One Piece ni dia perlu lawan dengan pelbagai-pelbagai orang, pelbagai-pelbagai pemain pedang untuk menjadi yang terkuat lah. Zoro ni asal dia daripada sebuah kampung yang bernama Shimatsuki. Kampung ni adalah kampung yang di mana dia melatih pemain-pemain pedang lah. So Zoro adalah training di kampung tu sejak daripada kecil hingga dia berumur remaja. And then dia cuba membawa diri dia untuk menjadi seorang pemain pedang yang nombor 1 dunia. Dalam sejarah kisah Zoro ni ada satu kisah tragis, iaitu di mana di masa kecil dia ada seorang orang panggil rival dia dalam dunia pemain pedang ni, seorang perempuan. Uniknya watak Zoro ni adalah dia menggunakan 3 pedang, 2 di tangan dan 1 di mulut. Karakter yang bermain pedang yang sebegini agak unik lah bagi aku. Untuk peminat-peminat pemain pedang dekat yang pernah korang tengok dalam anime-anime mana pun tak pernah wujud lagi karakter macam ni. Zoro adalah watak yang pertama yang memegang watak sebagai pemain 3 pedang. Zoro ni pula dalam cerita One Piece dikenali sebagai Kaizoku Gari no Zoro, iaitu Pirate Hunter Zoro. Sebelum Zoro menjadi Lanon bersama Luffy, Zoro ni adalah seorang pirate hunter di mana dia memburu Lanon untuk tujuan dapatkan duit bounty. So nama dia di East Blue memang dah sangat meletup sebelum dia join dengan Luffy lagi. Luffy bertemu Zoro ni di sebuah pulau marine, iaitu sebuah base marine, iaitu di East Blue juga. Masa tu Zoro ni telah ditangkap oleh marine akibat dia cuba melawan Commander Morgan. Zoro dah ditahan selama 3 hari tak silap aku kat situ. And then Luffy jumpa dia kat situ. Luffy dah dengar bual orang bahawasanya Zoro ni seorang pemain pedang yang hebat. So Luffy nak rekrut dia sebagai dia punya nakama. Pertemuan Luffy dengan Zoro di situ apabila Luffy cuba menyelamatkan Zoro di pulau tersebut. So Zoro ni bertanya pada Luffy lah, apa yang dia dapat setelah dia join dengan Mugiwara Pirate ni. So Luffy cakap, engkau boleh menjadi seorang pemain pedang yang hebat dengan mengejar impian kau. So di sini Zoro telah meninggalkan title sebagai Pirate Hunter dan telah join Mugiwara Pirate, telah join Luffy. So Zoro ni pula adalah nakama yang pertama yang telah direkrut oleh Luffy lah. So macam mana yang aku beritahu tadi, Zoro ni pengguna 3 pedang. Pedang-pedang Zoro ni adalah juga main peranan dalam cerita One Piece ni. Bagi peminat One Piece memang suka tanya sejarah pedang-pedang Zoro ni. Sejarah pedang-pedang Zoro ni aku akan cerita dalam satu video khas nanti aku akan buat untuk korang tengok. Aku akan ceritakan tentang asal-usul pedang Zoro ni. Penggunaan 3 pedang Zoro ni sangat memainkan satu impact yang penting dalam cerita One Piece ni lah. So, kenapa Zoro dikenali oleh Kaizoku Gari no Zoro, iaitu Pirate Hunter Zoro? Sebab sejarah oleh kerja lamanya dan bila dia dah join yang Mugiwara Pirate, nama dia masih digunakan, iaitu Pirate Hunter. So, bagi aku satu nama yang sangat gah bila digunakan sebagai Zoro the Pirate Hunter. Maksudnya satu nama yang sangat kuat walaupun dia adalah seorang pirate sendiri. Pengambaraan bounty Zoro ni bermula apabila dia telah mengalahkan lebih berpuluh-puluh orang Pirate Hunter. Zoro telah mengalahkan diorang dengan seorang diri saja. And akibat insiden tu dia telah mendapat bounty 60 juta buat pertama kalinya. Setelah insiden tu Zoro menurunkan pengambaraan dia dengan Luffy ni apa semua, dan dia telah mendapat bounty 120 juta setelah dia insiden dekat Enies Lobby. Setelah dia membantu Luffy untuk menyelamatkan Nico Robin apa semua, dia dapat 120 juta. And the last one is dia dapat 320 juta berry selepas habisnya insiden dekat Dressrosa, iaitu bersama setelah Luffy mengalahkan Doflamingo apa semua tu. So bagi aku karakter Zoro ni agak memainkan peranan yang penting dalam cerita ni adalah sebabnya dia adalah seorang dianggap sebagai penolong kapten kapal ni lah. Sebab dia adalah seorang yang terkuat dalam nakama Luffy ni, orang kanan kepada Luffy lah senang cerita. Dengan hanya menggunakan 3 pedang dengan teknik-teknik pedang dia hebat, itu aku nama pedang dia Wado Ichimonji, Skada Kitetsu, Black Sword, Enma, macam-macam. Aku takkan cerita lagi tentang pedang, nanti aku cerita video lain. Pedang-pedang ni yang memang peranan Zoro sebagai pemain pedang dalam nakama dia yang membuat nama. Dalam masa time skip, Zoro telah mencari Mihawk, iaitu rival dia, senang cerita musuh yang dia cuba kalahkan dalam dunia pemain pedang ni. Sebab dalam rakyat Grand Line ni, siapa yang dapat mengalahkan Mihawk ni, dia adalah seorang pemedang nombor 1. Sebab Mihawk ni adalah seorang, dia telah pegang title sebagai pemain pedang nombor 1. So impian Zoro adalah untuk mengalahkan dia dan memegang title sebagai pemain pedang nombor 1. Tetapi dalam time skip, Zoro ni telah meminta Mihawk untuk mengajar dia teknik bermain pedang. So di sini Mihawk telah macam pada mulanya macam pandang rendah pada Zoro. Sebab engkau mula-mula kau nak lawan aku, and then in the end of the day kau nak jadi anak murid aku, kau nak rendahkan kau punya maruah diri sebab nak minta ilmu pada aku. Mula-mula Mihawk tak nak ambil Roronoa sebagai murid, tapi atas dasar yang kesetiaan dia kepada kapten dia, iaitu Luffy, Mihawk kata dia ni ada satu something yang
yang hebat lah. So Mihawk ajar Zoro macam mana dia nak bermain pedang. So terlepas time sikit, kekuatan Zoro untuk bermain pedang telah meningkat aku rasa berpuluh-puluh kali ganda lah. Zoro pun dah pandai guna haki apa semua. And then itu adalah satu peningkatan yang sangat gila-gila lah. Memang gila, overpower lah kata OP punya kan. Memang gila-gila punya. And then aku sangat berpuas hati lah dengan karakter Roronoa Zoro ni. So itu je aku nak simpulkan simple explanation tentang siapa Roronoa Zoro ni, iaitu Kaizoku Gari no Zoro para Hunter Zoro. And then untuk the next nakama aku akan cerita dalam video seterusnya adalah tak silap aku Nami. So nantikan video Nami, and then pastikan subscribe, like dan share. See you. Assalamualaikum.